Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini dipetik dari syahbudin.com.net bertajuk Beria-ia mahu jatuhkan kerajaan, adakah Hadi Awang sedang cuba menonjolkan dirinya sebagai calon PM? Berita penuh. Walaupun semua orang tahu penubuhan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim sekarang adalah atas tita yang di-Pertuan Agong, namun Presiden PAS Hadi Awang tetap bernafsu besar mahu menumbangkannya. Lebih daripada itu, ketika bertita merasmikan pembukaan sidang parlimen baru-baru ini, Sultan Abdullah turut berharap kerajaan perpaduan ini tidak bertukar sebelum tamat tempoh hikmat baginda sebagai yang di-Pertuan Agong pada Januari tahun depan. Malangnya, semua itu tidak mengurangkan kegairahan Hadi Awang untuk menjatuhkan kerajaan. Kata beliau, insya Allah kejatuhan kerajaan akan berlaku dalam masa terdekat ini. Kenapa Hadi Awang tetap mahu menukar kerajaan? Bukankah PN melalui Mahyadin MD Yassin sendiri yang menolak untuk menyertai kerajaan perpaduan sebelum ini? Kalau sudah menolak untuk bersama kerajaan perpaduan, mengapa hanya setelah tiba bulan kemudian sudah mahu menjatuhkannya pula? Tidakkah dengan menolak menyertai kerajaan perpaduan, PN seharusnya boleh bersabar menunggu sehingga PRU16 pada tahun 2027 jika ingin menukar kerajaan yang ada sekarang? Apakah Hadi Awang sebenarnya sudah tidak boleh bersabar untuk dirinya pula kali ini ditonjolkan sebagai calon Perdana Menteri? Daripada sudut yang lain, kegairahan Hadi Awang mahu menukar kerajaan sehingga yakin Anwar akan ditumbangkan dalam waktu terdekat, ini adalah suatu penderhakaan kepada yang di-Pertuan Agong. Jika kerajaan perpaduan itu sendiri dititahkan penubuhannya oleh baginda, kemudian perlantikan Anwar sebagai Perdana Menteri juga mendapat perkenan sebulat suara Raja-Raja Melayu, atas logik apalagi ia mahu ditumbangkan? Bukankah bertindak mahu menjatuhkannya itu suatu perbuatan derhaka yang nyata kepada yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu? Inikah akhlak perjuangan yang digalakkan oleh Islam? Yang buruk lagi, di ketika semua pihak sepatutnya berganding bahu memulihkan ekonomi negara dan bersama-sama berusaha menjaga kepentingan rakyat, Hadi tetap tiada perasaan mau mempamerkan nafsu besarnya ingin menumbangkan kerajaan. Sepatutnya dengan pengalaman PAS sendiri selama 31 bulan dalam kerajaan sebelum ini yang menunjukkan prestasi mereka amat buruk dan dipertikai ramai, bahkan Hadi Awang sendiri dikenali sebagai duta makan gaji buta, sekurang-kurangnya ada rasa mahu dalam dirinya untuk menunjukkan kegairahan menukar kerajaan pada waktu sekarang ini. Tambahan lagi, dengan kerajaan perpaduan ini diterbentuk melalui sokongan majoriti 2/3 ahli-ahli parlimen, diikuti tiada masalah yang timbul setakat ini, tidak terdampak alasan yang munasabah kedudukan Anwar sebegitu mudah mahu dijatuhkan. Melainkan ia sekadar perang psikologi Hadi Awang semata-mata, selain untuk menonjol-nonjolkan dirinya sebagai calon Perdana Menteri selepas ini, sesuai dengan partinya yang memiliki jumlah ahli parlimen terbesar dalam PN. Cuma, tiada cermin besarkah di rumahnya untuk beliau sesekali mencermin dirinya sendiri? Syahbudin Hussein, 2 hari bulan 3, 2023. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas malam ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk PAS fanatik agama bukan Taliban syahidan. Berita penuh. PAS mungkin pernah disamakan seperti Taliban, tetapi bagi ahli Parlimen Arau, Syahidan Kasim, dia memiliki pendapat berbeza. Kata Syahidan, PAS didukung oleh golongan fanatik agama yang mempunyai toleransi tertinggi terhadap penganut agama-agama lain. Syahidan menyebut mengenai patung Buddha berbaring terpanjang di Malaysia yang dibina di Kelantan bagi menunjukkan contoh toleransi parti Islam itu. Kelantan ada patung Buddha terpanjang. Ada pernah dia buat
ganggu apa-apa? Toleransi agama cukup tinggi bagi orang yang fanatik agama. Saya fanatik agama Islam. Saya bersongkok dari dulu, kini selamanya. Saya nak bagi tahu lagi kuat agama, lagi bersifat toleransi tinggi. PAS akan mengamalkan terus pendirian dari segi agama, yaitu bila kita fanatik pada agama, kita sebenarnya menjadi orang baik, katanya ketika membahaskan belanjawan 2023 di Dewan Rakyat hari ini. Sebaliknya, Syahidan menyatakan kebimbangannya mengenai pengaruh pemikiran liberal. Yang jadi masalah ialah pemikiran liberal. Ada orang Islam kata, ini kami liberal. Liberal bukan pemikiran Islam. Orang liberal boleh bertukar-tukar, tapi sekarang ini dituduh PAS ini kononnya Taliban dan sebagainya. Itu tuduhan daripada parti yang bercorak perkauman, kata Syahidan. Syahidan berkata dia tidak mempunyai masalah dengan parti berasaskan kaum seperti UMNO, MCA dan MIC, tetapi parti perkauman perlu diubah. Parti yang berasaskan kaum, okey, mereka boleh. Tapi parti perkauman perlu diubah. Terutama parti perkauman sudah berkawan dengan UMNO dan sebagainya, katanya. Meskipun tidak menyebut secara langsung parti yang dimaksudkan, Syahidan dipercayai merujuk kepada DAP. Syahidan merupakan bekas pemimpin UMNO. Sebelum ini, keluar daripada itu, dia menyokong kepimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan menyokong kerjasama antara UMNO dan Perikatan Nasional PN. Namun pada pilihan raya umum ke-15, dia digugurkan sebagai calon di kerusi Parlimen Arau yang disandangnya selama 5 penggal sejak 1986. Syahidan kemudian bertanding di bawah tiket PAS dan berjaya mempertahankan kerusi berkenaan. Dalam ucapannya di Parlimen hari ini, Syahidan turut membidas Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution yang dikatakannya mendakwa hanya golongan muda tidak berpendidikan menyokong PN. Justru dia meminta golongan muda supaya mengundi PN dalam 6 pilihan raya negeri akan datang. Dia, Saifuddin, kata orang menyokong PN ni orang yang tak ada pendidikan, naik motor. Mana boleh dia menghina orang macam itu? Orang yang sokong mereka PH, orang yang ada pendidikan, orang handsome. Mana boleh buat macam tu, tak baik. Tapi tak apa, orang muda, dia cakap macam tu, saya nak orang muda semua sekali sokong PN untuk Tawan Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, katanya. Dalam ucapannya, Syahidan turut berjanji sekiranya PN berkuasa, gabungan itu akan memberi lebih banyak bantuan tunai kepada rakyat dan allowance kepada penjawat awam. Meskipun menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memberikan bonus RM700 kepada penjawat awam dan belanjawan 2023, dia menggesah jumlah itu dinaikkan kepada RM1,000 memandangkan keadaan ekonomi yang sukar bagi rakyat.